Simbol salib dan bintang Daud adalah dua lambang yang disinonimkan dengan agama Kristian dan Yahudi. Meskipun pada hari ini kedua-dua lambang ini telah dianggap sebagai lambang universal mewakili agama Kristian dan Yahudi. Sejarah memperlihatkan bahawa generasi awal penganut kedua-dua agama ini tidaklah mengenali penggunaan lambang salib dan bintang Daud ini. Lambang salib dikatakan berasal daripada bentuk kayu palang yang menjadi tempat tersalibnya Jesus Christ yang dipercayai oleh penganut Kristian sebagai penebus dosa semua manusia. Walaupun dianggap sebagai lambang yang mewakili agama Kristian pada hari ini, lambang simbol salib hakikatnya menurut para pengkaji sejarah tidak muncul dalam bentuk dan penggunaannya seperti sekarang dalam agama Kristian melainkan pada sekitar kurun keempat Masihi, iaitu sekitar 300 tahun selepas zaman Jesus. Sebelum penggunaan lambang salib, penganut agama Kristian menggunakan perlambangan seumpama ikan serta ikan dan sauh untuk mewakili agama Kristian. Ikan telah disinonimkan dengan Jesus Christ kerana perkataan ikan dalam bahasa Yunani iaitu ichthys. Ia boleh menjadi akronim bagi frasa Yesus Kristus Tiu Huyu Soter, yang bermaksud Yesus Kristus, Anak Tuhan, Juru Selamat. Penggunaan salib sebagai satu lambang bagi agama Kristian dipercayai bermula pada zaman Maharaja Konstantin pertama, yang merupakan Maharaja Rom beragama Kristian yang pertama. Raja Konstantin pertama telah menghapuskan hukuman salib dalam pentadbiran Empire Rom pada zaman pemerintahannya. Dan ini telah menyebabkan imej salib tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang buruk serta mengaibkan seperti sebelumnya, yang mana ia seringkali disinonimkan dengan imej penjenayah yang dihukum. Hal ini telah menyebabkan para penganut Kristian yang sebelumnya malu dengan imej palang salib tidak lagi keberatan memperlihatkannya sebagai lambang yang mewakili kepercayaan agama mereka. Bintang Daud atau juga lebih dikenali sebagai perisai Daud atau Magen David dalam kalangan orang Yahudi adalah lambang bintang berbucu 6 yang dipercayai oleh mereka sebagai lambang yang terukir pada perisai milik Nabi Daud AS. Meskipun begitu, tidak ada bukti yang jelas terdapat di dalam buku Tanakh atau Talmud yang menjelaskan perihal perkara ini. Menurut Gershom Scholem, seorang ahli sejarah dan falsafah Yahudi kurun ke-20 menyatakan bahawa bintang Daud pada asalnya bukanlah lambang yang mewakili orang Yahudi mahupun agama Yahudi. Lambang bintang berbucu 6 ini menurut Scholem berasal daripada simbol Seal of Solomon yang disinonimkan dengan elemen magis. Dipercayai orang pertama yang menghubungkaitkan lambang berbucu 6 ini dengan perisai Nabi Daud adalah David bin Judah Hakasid, yang merupakan seorang pengikut aliran Batiniah Kabbalah di Sepanyol pada kurun ke-14 Masihi. Raja Bohemia Charles keempat telah mengurniakan orang-orang Yahudi di Prague keistimewaan untuk memiliki panji-panji mereka sendiri. Tidak dapat dipastikan sama ada lambang bintang Daud pada panji-panji ini dipilih sendiri oleh orang Yahudi atau diberikan kepada mereka oleh pihak penguasa Kristian pada ketika itu. Bermula dari penggunaan di Prague ini, bintang Daud seterusnya mula menjadi masyhur di kalangan orang-orang Yahudi di Eropah. Setelah itu mereka mula menggunakannya pada buku-buku doa, sinagog serta batu-batu nisan di perkuburan mereka. Hal ini adalah kerana mereka merasakan satu keperluan untuk memiliki satu lambang universal yang memberikan identiti kepada agama Yahudi sebagaimana agama Kristian pada ketika itu yang memiliki lambang salib. Islam tidak memperkenalkan sebarang simbol sebagai perlambangan agama. Manakala bulan dan bintang pula adalah simbol bendera Khilafah Turki Osmaniyah yang mana negara-negara Islam setelah itu menggunakannya untuk simbolik solidariti di bawah kerajaan Islam. Walaupun demikian, masih banyak bendera negara yang majoriti umat Islam tidak menggunakan bulan bintang sebagai simbol, seperti negara Arab Saudi, Afghanistan, Bahrain, Brunei, Mesir, Maghribi, Kuwait, Iraq, Palestin, Sudan, Syria, UAE, Mali, Yaman, Bangladesh, Indonesia, Qatar dan banyak lagi negara yang majoriti umat Islam tidak menggunakan simbol tersebut. Ini kerana ia bukan simbol keagamaan. Ingatlah kita kepada firman Allah di dalam Al-Quran. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون